Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزيدنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ مكسورة كتاب عمدة الطالب Syarah Faridah Al-Faraid muka surat 6 baris 6 daripada atas. Wa qala Syekhul Musannifu wa qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana ya rabbal alamin. Kata syarih Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim Al-Fatadi Al-Jabi rahimahullahu ta'ala, kata dia, ketahui olehmu, yakni wahai orang-orang yang belajar, bahawasa makna puji pada logat itu, yakni pada logat bahasa Arab. Bila kata lughatan ni ay fil lughatil arabiyyah, pada logat ataupun bahasa Arab, ialah huwa thana'u bil jamili 'ala al jamili li ikhtiyari ala jihati at-ta'zimi. Itu huwa al-thana'u bil jamili. Al-thana' ta'alluq pada ba muta'alliq, al-thana' muta'allaq. Patu ala al-jamili, al-jamil ala al-jamil. Al-thana'u bil jamili ala al-jamil. Al-ikhtiyari. Al-ikhtiyari sifat bagi al-jamil. Ay al-mansubi ila al-ikhtiyar, yang dinisbahkan akan cantik itu, molek itu kepada ikhtiyar. Makna terkeluar adalah ittirari. Kerana perbuatan tu ada yang ittirari, ada yang ikhtiyari. Ini perkara yang kita an ta'zimil mun'imi, daripada menta'zimkan akan mun'im, iaitu Allah bukan, ala jihati ta'zimi, atas jalan ta'zim, membesarkan seseorang. Itu dia punya Arab. Kemudian dia punya terjemahan dia. Artinya, arti huwa thana'u bil jamili 'ala al jamili li ikhtiyari 'ala jihati ta'zim tu, iaitu puji dengan keelokan atas sifat yang elok. Jadi puji dengan keelokan. Kalau sebahagian kitab lain pada lughat itu al-thana'u bil lisani. Al-thana'u bil lisani. Kerana tidak ada al-thana'u bizilli, iaitu puji dengan hina, tak ada. Semua puji dengan baik belaka lah. Cumanya dalam bahasanya al-thana'u bil lisani, puji dengan lidah sahaja. Itu dari sudut istilah. Yang bangsa ikhtiyari, atas sifat yang elok, yang bangsa ikhtiyari, yang jenis usaha. Contohnya sapu sampah. Kita puji orang yang sapu sampah. Sapu sampah tu perbuatan ikhtiyari lah. Perbuatan ikhtiyari, dia bukannya ittirari, dia bukannya benda yang tak ada usaha, sudah terpuji tak. Dia ikhtiyari.
ta'zimil mun'imi tadi. Puji dengan keelokan atas sifat yang elok yang bangsa ikhtiari, atas pihak membesarkan dia, membesarkan seseorang. Yang membesarkan oleh seseorang akan dia, akan seorang yang dipuji itu. Ataupun akan dia, akan sifat yang elok tadi. Membesarkan, bukan atas jalan menghinakan. Kalau atas jalan idza, menghinakan, ataupun al-istihza, menghinakan, merendahkan, itu tidak dipanggil sebagai alhamdulillahatan. Itu az-zammu, itu adalah kejian ataupun celaan, bukannya lagi alhamdu. Adapun kalau dia itu fi'il ataupun suatu sifat yang idtirai, yang bukan bangsa usaha, contohnya handsome ke apa kan, itu bukan bangsa usaha tu, bukan jadi usaha ikhtiar tak, tu memang mari mula jadi dia panggil. Maka tu tidak dipanggil sebagai alhamdu, tapi dipanggil sebagai al-madhu. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, dan pada istilah itu, yakni puji pada istilah pula, ialah huwa fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu innahu mun'imun 'ala al-hamidi aw ghairihi. Iaitu puji pada istilah ialah iaitu perbuatan yang memberitahu ia perbuatan itu daripada membesarkan orang yang memberi nikmat, daripada sekian-sekian, daripada sekira-kira sekian-sekian, daripada sekira-kira bahwasanya dhamirul hali wa sya'an, yang memberi nikmat atas yang memuji, bahwasanya ta'zimu min haitsu innahu, sehingga sekira-kira bahwasanya orang yang memberi nikmat tu yang memberi nikmat, min haitsu innahu innal mun'ima mun'imun, dari sudut sekira-kiranya orang yang memberi nikmat, iaitu Allah itu sebagai orang yang memberi nikmat. Yang memuji itu atas yang memuji, ini atas orang yang memuji, atau yang lainnya, atau yang lain daripada yang memuji. Tak kisahlah, itu perbuatan. Jadi perbuatan tu umum, bukan perbuatan tu bil jawarih, dengan anggota sahaja tak. Perbuatan tu bil qalbi boleh masuk jadi perbuatan, itu min haitsu li'tiqad. Kemudian bil jarhi, bil jawarih, dengan anggota, itu bil fi'il sungguhlah. Kemudian bil lisan, dengan lisan lidah itu dari sudut qaul, bercakap. Itu semua dipanggil fi'il. Dari sudut istilah puji, dari sudut istilah ialah perbuatan yang memberitahu terhadap kita menta'zimkan mun'im, dengan sekira-kira bahawasanya mun'im itu mun'im. Siapa mun'im di sini? Allah Ta'ala. Sama ada perbuatan yang menunjukkan ta'zim mun'im itu atas hamid, atas orang yang memuji, ataupun orang yang selain memuji. Itu dia panggil alhamdu fi istilah. Alhamdu fi istilah. Alhamdu dari sudut istilah. Kemudian ada ta'mim sikit yang tak ada dalam bahasa Arab, sama ada perbuatan itu perkataan dengan lidah, ataupun amalan, ataf kepada perkataan. Jadi sama ada perbuatan itu dengan amalan, dengan segala anggota. Amalan makna pekerjaan lah, buat dengan rank gitu, ataupun i'tiqad dengan hati, noktah. Itu dia panggil al-fi'lu fil istilah, fi istilahi al-hamdi. Iaitu perbuatan dengan mana i'tiqad, ataupun kaul, ataupun fi'il sungguh dengan jawarih. Tu semua tu perbuatan. Bukan makna perbuatan tu khusus kepada perkara yang dibuat oleh anggota sahaja. Itu bukan. Kemudian kata Musannif rahimahullahu ta'ala, bermula rukun puji. Nak bahas pula rukun puji. Bermula rukun puji itu 5 perkara. Ada 5. Pertamanya hamidun. Apa dia? Artinya, arti hamidun, orang yang memuji. Nuktah. Siapa orang memuji? Kita lah. Contoh kita buat baris sirah siap-siap. Contoh kita kata anta alimun, kamu itu alim. Anta alimun, kita yang cakap tu hamidun, orang yang memuji. Maka yang memuji di sini di mana? Di dalam kitab ni. Alhamdulillahilladzi. Dulu tu lah.
dalam kitab tu dah, alhamdulillahillazi atla'a fi samawati qulubil mu'minina. Jadi siapa yang memuji di sini? Iaitu Syekh Ahmad. Dia kata noktah. Kedua, mahmudun, iaitu arti mahmudun yang kena puji, iaitu orang ataupun sesuatu yang dipuji. Siapa di sini? Iaitu yang dipuji Allah Taala. Noktah. Alhamdulillahillazi atla'a samawati fi samawati qulubil mu'minin. Jadi siapa yang dipuji di sini? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang memuji di sini Syekh Ahmad, keduanya mahmud, arti mahmud yang kena puji, iaitu Allah Taala. Ketiganya mahmudun bihi, iaitu mahmudun bihi, sifat kepujian yang sabit, ia sifat kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau dalam kitab-kitab lain, mahmudun bihi itu dengan apa yang dia puji, iaitu dengan lidah lah. Dengan apa yang dia puji, dengan lidah. Tapi di sini mahmudun bihi, iaitu mahmudun bihi ialah sifat kepujian yang sabit, ia sifat kepujian bagi Allah Taala, iaitu mahmudun bihi. Kemudian keempat, mahmudun alaihi, iaitu mahmudun alaihi, nikmat yang dipuji atas nikmat. Nikmat yang dipuji atas nikmat, tu mahmudun alaih. Ini mahmudun bihi. Jadi mahmudun bihi, sifat kepujian yang sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempatnya mahmudun alaihi, iaitu nikmat yang dipuji atas nikmat. Kelimanya lafaz, iaitu sirah, seperti kata seorang ataupun kata Syekh Ahmad tu, alhamdulillah. Alhamdulillah, bermula puji itu mustahiqqun lillah, mustahak bagi Allah. Ataupun si anu tu boroh. Boroh tu mana? Pemurah, bukan boroh bazir tu, bukan. Ini pemurah. Tertentu ia puji tu, tertentu ia puji tu bagi Allah yang menaikkan pada beberapa langit segala hati. Jadi tertentu ia tu, itu dia sambung pada matan hak dulu tu, dia terjemah tu. Dia kata bermula segala puji itu, lepas tu yakni puji yang empat itu sekian dia syarah. Lepas tu baru masuk ni. Jauh antara matan dengan jumlah istinah dia. Jauh tu. Jadi tertentu tu itu sambungan pada alhamdulillahillazi atla'a. Bermula segala puji itu, apa puji itu? Tertentu. Yani tertentulah puji itu, tertentu ia puji bagi Allah. Siapa Allah? Allazi atla'a fi samawati qulubil mu'minin. Pada segala hati orang-orang yang mukminin. Yang diserupakan hati-hati mukmin itu dengan beberapa langit pada pihak keadaan kedua-duanya. Hati dan langit itu tempat naik. Noktah. Ini dia panggil idhafat musyabbah bih pada musyabbah. Bila kata samawati qulubil mu'minin, idhafat musyabbah bih pada musyabbah. Mana musyabbah bih itu samawati, benda yang diumpamakan dengannya, iaitu langit. Qulubul mu'minin itu musyabbah. Jadi seolah kata qulubul mu'minina kas-samawati min haitsu al-irtifa'. Dari sudut kedua-duanya itu tinggi ataupun menaik. Tempat naik, murtaqa ataupun tempat naik. Murtafi', tempat untuk naik. Iaitu langit pun tempat untuk naik, hati orang mukmin pun tempat naik. Tempat naik matahari, maka kata, tempat naik ke mana? Tempat naik, kata-kata sama-sama wajah syabahnya tempat naik. Jadi tempat naik untuk langit apa? Tempat naik bagi hati orang mukmin itu apa? Dia kata, tetapi segala hati orang mukminin itu tempat naik pengenalan yang bangsa maknawi. Apa pengenalan? Ma'rifatullah. Jadi hati orang mukminin itu ialah tempat naik, iaitu tempat naik untuk ma'rifatullah dalam hati orang-orang mukminin. Yang mana tempat naik ma'rifatullah itu ialah
Benda maknawi lah, bukan benda zahir hissi boleh nampak. Tu. Dan beberapa langit itu tempat naik matahari yang bangsa hissi. Adapun langit itu tempat naik juga. Tempat naik bagi apa? Tempat naik bagi matahari. Tempat naik bagi matahari. Adapun qulubul mu'minin, hati-hati orang mukmin itu tempat naik ma'rifatullah. Tempat naik cahaya iman pada Allah Ta'ala. Adapun langit tempat naik matahari. Juga memberikan cahaya kepada makhluk. Tapi kalau iman tu beri cahaya pada diri dia. Tentang Allah Ta'ala. Tapi kalau matahari itu dia beri cahaya kepada seluruh alam. Kemudian kata dia, akan beberapa matahari pengenalan. Tu sambung tu. Dia kata, syumusal ma'rifati. Tu sambung. Boleh buat kurungan lah. Dia punya terjemahan tu. Sambung terjemahan tu. Jauh-jauh terjemahan dia. Tu terjemahan sambung tu. Akan beberapa matahari pengenalan. Tu. Syumusal ma'rifati. Apa dia? Matahari pengenalan. Arti beberapa matahari pengenalan, yakni akan beberapa pengenalan yang diserupakan dia kan pengenalan itu dengan matahari pada pihak keadaan kedua-duanya pengenalan dan matahari itu mencerahkan noktah. Syumusal ma'rifah pun dia panggil idhafah musyabbah bi pada musyabbah, iaitu al-ma'rifatu kasyamsi. Al-ma'rifatu kasyamsi. Asyamsu itu musyabbah bi, ma'rifah itu musyabbah. Yakni pada waktu al-ma'rifatu kasyamsi. Min haitsu huma, kedua-duanya itu mencerahkan. Matahari mencerahkan alam, ma'rifah mencerahkan iman seseorang. Jadi dia kata, tetapi mencerahlah oleh matahari itu akan yang gelap, yakni perkara yang gelap daripada lapang di dalam dunia. Jadi dia mencerahkan yang gelap, yakni yang gelap ni gelap gulimat. Dia mencerahkan daripada lapang di dalam dunia dengan syarat ketiadaan dinding. Syarat tak ada dinding lah. Kalau ada dinding gelap, tu zahir lah, sebab dia tu mencerah dari sudut hissi. Dan mencerahlah oleh pengenalan itu akan yang kelam, yang gelap gulimat daripada barang yang bergantung ia barang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang tu mana sifat-sifat lah, maksuduk daripada sifat-sifat lah, iaitu dia mencerahkan yang kelam. Mana kelam tu? Daripada barang yang bergantung ia barang dengan Allah Ta'ala dan segala Rasulnya, Rasul Allah alaihi wassalatu wassalam, dan segala perkara pekerjaan agama, sama ada terdinding atau tiada. Sama ada terdinding ataupun tidak, terhijab ataupun tidak, perkara yang bersangkut paut dengan Allah Ta'ala dari sudut sifat-sifat kamalat dia. Perkara yang bersangkut dengan Rasul-Rasul, iaitu sifat yang wajib mesti ada pada Nabi, ataupun perkara yang mustahil, yang ternafi pada Nabi, ataupun perkara yang harus, sifat yang harus, yang sabit bagi Nabi. Sama ada terdinding, kita tahu perkara tersebut ataupun tidak, maka dengan ma'rifah itulah dia mencerahkan yang kelam terhadap perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi ma'rifah itu dia mencerahkan kelam maknawi lah. Adapun matahari mencerahkan kelam hissi. Habis itu kemudian dia masuk qa'idatun. Jadi habis ya. Dia kata syumusal ma'rifati bi anwarit tauhid wal yaqin. Tak ada lagi tu. Dia celah sikit syarah tu. Syarah dia panjang-panjang. Qa'idatun ay hadhihi qa'idatun. Bermula ini satu kaedah. Taqdimu ma fihi haqqut ta'khiri yufidul hasra. Dia kata taqdimu ma fihi haqqut ta'khiri. Taqdimu ma fihi haqqut ta'khiri yufidul hasra. Ataupun kita selalu kata at-taqdimu ma haqqahu ta'khiru yufidul hasra. Ini balik sikit ya. Taqdimu ma fihi haqqut ta'khiri. Taqdimu mubtada lah. Hiya bermula dia kaedah itu khabar.
Khabar taqdimu ma tu mudhafu ilaih, ma mausuliyah. Fihi ay fi ma. Haqqu ta'khir haqqu mubtada muakhar. At-ta'khir mudhafu ilaih. Fihi ta'alluq satu mazuk khabar muqaddam. Yufidu. Oh bukan. Taqdimu mubtada dah. Taqdimu mubtada, ma tu mudhafu ilaih, fihi itu aib pada ma. Haqqu ta'khir haqqu tu mubtada, at-ta'khir mudhafu ilaih, fihi ta'alluq satu mahzuf khabar muqaddam. Yufidu khabar bagi taqdim. Yufidu ay yufidu taqdimu al-hasra maf'ulun bih, akan hasar. Apa maksud kaedah ni? Artinya arti kaedah. Bermula mendahulukan barang yang ada padanya pada barang sebenar, ditakhirkan barang. Sebenar makna hak yang sebenarnya. Hak yang sebenarnya, perkara yang didahulukan itu, hak sebenarnya ialah berada di akhir. Asalnya benda tu berada di akhir, hak dia itu berada di akhir. Contohnya maf'ulun bih. Kita kata daraba Zaidun Amran. Amran tu maf'ulun bih. Hak dia ialah berada selepas fi'il fa'il asalnya. Na'budu iyyaka, kami menyembah akan dikau. Iyyaka maf'ulun bih, sepatutnya ia berhak berada di belakang daripada fi'ilun wa fa'ilun. Tapi sekarang ni kalau dia duduk depan, maka akan beri yufidul hasra, iaitu memberi faham ia mendahulukan tadi akan hasar, iaitu batas. Artinya arti hasar tersimpan. Tersimpan mana batas. Dia kata tersimpan, maka kita terjemah ginilah. Hanya sahaja kepada engkau jualah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja kepada engkau jualah kami menyembah, dan hanya sahaja kepada engkau jualah kami meminta pertolongan. Maka diketahui daripada kaedah ini bahawa mendahulu musannif, yakni mendahului oleh musannif akan fi samawati, yakni akan perkataannya fi samawati qulubil mu'minin, atas syumusal ma'rifati, itu memberi faedah ia mendahulukan oleh musannif itu akan tersimpannya pengenalan yang diserupakan pengenalan dengan matahari itu pada segala hati orang-orang yang mukminin, yang diserupakan hati orang mukminin dengan langit. Noktah. Jadi dia kata mukadimah itu, alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifah. Okey. Dari sudut i'rab, alhamdu mubtada, lillahi ta'ala suatu mahzuf khabar, lillahi jar majrur, alladzi itu sifat Allah, sifat lillah. Atla'a tu dia punya silah dia lah. Atla'a tu dia punya silah alladzi. Atla'a tu fi'lun la mahalla lahu min al-i'rab. Itu fa'il dia aid pada alladzi. Fi itu syumusa tu maf'ul bih bagi atla'a, wa huwa mudhaf. Al-ma'rifati tu mudhafu ilaih. Tiba-tiba didahulukan fi samawati qulubi. Asalnya gini, alhamdulillahilladzi atla'a syumusal ma'rifati fi samawati qulubil mu'minin. Jadi sepatutnya begitu, alhamdulillahilladzi atla'a syumusal ma'rifati fi samawati. Tapi kenapa didahulukan fi syumusal ma'rifah di belakang? Atas kaedah taqdimu ma fihi haqqut ta'khiri yufidul hasra. Jadi sebab itulah, jadi bila dia kata begitu, alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifah, dia akan jadi macam ni, iaitu tertentu hanya sahaja cahaya pengenalan itu, pengenalan yang diserupakan matahari itu tertentu berada pada hati mukminnya. Jadi kalau dia buat macam ni, alhamdulillahilladzi atla'a syumusal ma'rifah fi samawati qulubil mu'minin, dia akan jadi gini makna dia, iaitu ma'rifah yang diserupakan dengan pengenalan itu, ma'rifah yang diserupakan dengan matahari itu berada pada hati-hati orang mukmin yang diserupakan dengan langit. Tapi boleh jadi tak ada pada hati-hati selain orang mukmin, boleh, sebab dia tidak hasar. Perkara yang kita sabit tak mesti nafi hak lain. Contoh kita kata Allahu ilahun, Allah itu Tuhan. Menafikan tak Tuhan lain? Tak menafikan. Boleh jadi kita kata suatu benda lain tu ilahun juga, Tuhan.
Tapi bila kita kata innamal la ilaha illallah. Bukan. Itu dalam bab istisna lah. Kalau dalam bab istisna pun yufidul hasar juga. Ataupun ada tu hasrin, ada hasar, iaitu innamal ilahu Allah. Hanya sahaja Tuhan itu Allah. Maka dia hanya khusus pada Allah Taala. Contoh kita kata apa nama tu? Allahumma salli ala Muhammad. Uhibbuka. Aku suka kepada engkau. Dengan banding pada iyyaka uhibbu. Hanya kepada engkau jualah aku suka. Jadi kalau kita kata uhibbuka, aku suka pada engkau, boleh jadi aku suka pada orang lain. Tapi bila kata iyyaka uhibbuka, iyyaka uhibbu, hanya pada engkau jualah aku suka. Mana dia tak suka hak lain? Dia suka hak dia. Ini sekarang ni pengenalan, cahaya pengenalan, makrifah yang diserupakan dengan matahari itu hanya tertentu bagi hati orang mukmin saja, bukan hati orang selain mukmin. Tu. Maka dia kata tiada dengan langit tiada pada segala hati orang yang kafirin. Bukan. Makrifah yang diserupakan dengan matahari itu tak akan ada dan sabit pada hati orang-orang kafir. Hanya orang beriman saja. Lepas tu dia kata dia bagi dalil dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala pada yang pertama. Pada yang pertama. Apa yang pertama? Iaitu hati orang-orang mukmin. Apakah dalil yang menunjukkan bahawasanya pengenalan ataupun makrifah yang diserupakan dengan matahari itu hanya khusus bagi hati-hati orang mukmin yang diserupakan dengan langit sahaja. Apa dia? Iaitu ulaika ala hudam min rabbihim. Artinya ulaika ala hudam min rabbihim, bermula demikian itu orang yang mukmin. Demikian itu kembali pada mukminin adalah ada ia orang mukmin itu atas penunjuk daripada Tuhan mereka itu orang mukmin. Jadi ulaika ala hudam min rabbihim. Ulaika merujuk pada orang mukmin atas petunjuk. Mana? Petunjuk iman, makrifah itu hanya khusus bagi orang mukmin lah. Tak ada bagi orang kafir. Dan wajah istidlal ini, dan bermula wajah istidlal, cara ambil faham dalil daripada ini ayat tu zahir ia. Ayat ni jelas. Kerana penunjuk itu ialah petunjuk tu, makna yang dimaksudkan daripada dalil ialah menaikkan pengenalan pada segala hati orang yang mukmini. Nukta. Jadi ulaika ala hudam min rabbihim. Jadi kata dalil ini menunjukkan bahawasanya pengenalan yang diserupakan matahari tadi itu tertentu bagi iman dalam hati orang mukmin saja. Ikut mana? Sebab wajah istidlal, cara ambil dalil, cara faham dalil itu zahir daripada ulaika ala hudam min rabbihim ni. Kerana apa? Kerana petunjuk tu maknanya petunjuk di sini, petunjuk mana hudan dalam ayat ni ialah yang dimaksudkan ialah menaikkan pengenalan. Ini menaikkan oleh Allah Ta'ala akan pengenalan, yakni makrifah pada segala hati orang mukmin. Mana ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu berada pada petunjuk yang yakni petunjuk di situ ialah Allah Ta'ala menaikkan ma'rifatullah pada hati orang mukmin saja. Itu tu min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Dan pada yang kedua, atah pada kata dan pada yang pertama. Maka dia kata dengan dalil firman Allah Ta'ala pada yang kedua, iaitu mana? Iaitu hati orang-orang kafir. Tak masuknya iman sama sekali pada hati orang kafir. Dalilnya dengan dalil kata khatamallahu ala qulubihim, surah Baqarah. Arti khatamallahu ala qulubihim ialah telah menutupi dan menteri ini tutup rapat habislah. Jadi dia materi guna mesin tu. Lah ikut kita lah. Materi oleh Allah Ta'ala atas segala hati mereka itu. Siapa mereka itu? Iaitu orang yang kafiri. Nuktah. Lepas tu wajah istidlalnya dan bermula wajah istidlal. Cara ambil faham dalil daripada ini
sana menutupi dan menteri itu ialah makna yang dimaksud daripada menutupi dan menteri itu ialah tiada menaik Allah, yakni tiada menaikkan oleh Allah Ta'ala akan pengenalan yang diserupakan dia akan pengenalan tadi dengan matahari itu pada segala hati orang yang kafirin. Doktor. Jadi khatamallahu ala qulubihim, materi tutup apa dia? Tutup pengenalan, tutup ma'rifatullah yang diserupakan dengan matahari ke atas orang kafir. Hati-hati orang kafir tidak adanya makrifah kerana Allah Taala sudah tutup rapat. Sudah tutup rapat. Tidak akan adanya ma'rifatullah di atas hati orang kafir. Senang, betul. Kemudian kata musannif, menyatakan oleh musannif akan kelakuan pengenalan orang yang mukminin itu dengan kata musannif dalam bahasa Arabnya, iaitu dikata apa? Bi anwari tauhid wal yaqin. Ini terjemahan dia. Dengan katanya padahal cemerlang ia pengenalan tu. Jadi bi ba tu ta'alluq suatu mahzulah. Padahal cemerlang ia pengenalan itu. Cemerlang ia pengenalan itu. Apa cemerlang tu? Apa cemerlang? Arti cemerlang ia tu ialah cerah jilah. Cerah jilah ia pengenalan. Cerah molek lah. Cerah. Ni bahasa tani lah ni. Cerah jilah. Cerah sungguh. Ia pengenalan. Arti ia. Ini nak aib dhamir lah. Kan dia kata dulu waktu khutbah kita, dia kata kita ni akan merujuk segala aib dhamir dan masalah-masalah dhabit dia akan bagi belakang. Ia di situ ialah pengenalan yang diserupakan ia akan pengenalan dengan matahari itu. Cemerlang lupa musyriqatan cemerlang musyriqatan bi anwari tauhid wal yaqin. Cemerlang ia dengan cahaya tauhid. Cahaya tauhid dengan yakin dia tak umur lagi. Dia nak syarah tauhid. Apa itu tauhid? Arti cahaya tauhid ialah dengan cahaya ialah i'tiqadkan. Mana cahaya tauhid, anwarut tauhid, mana idhafah lil bayan. Yani al-anwaru huwa tauhid, iaitu cahaya-cahaya itu ialah tauhid. Kalau ikutkan syarah tu. Dia kata dengan cahaya ialah apa tadi? Dengan cahaya, artinya dengan cahaya bi anwarin, dengan cahaya ialah tu ialah al-anwaru hiya tauhid. Itu idhafah lil bayan. Cahaya yang ialah i'tiqadkan keadaan Allah Ta'ala itu satu. Itu tauhid lah. Wahada yuwahidu tauhidan wa huwa muwahhidun. Kita yang i'tiqadkan Allah Ta'ala satu, muwahhid, Allah Ta'ala muwahhad. Dengan cahaya i'tiqadkan. Dan dengan cahaya yakin. Tadi kalau ikut matan saja dan yakinlah. Tapi yang ataf pada tauhid, yakni bi anwarin yakin. Dan dengan cahaya yakin, yang mana bermula cahaya itu ialah yakin. Arti yakin iaitu dengan cahaya ialah kejap pegangan. Kejap pegangan itu yakinlah. Itu di idhafat dibayar tu. Idhafat dibayar kita kena terjemah gini, al-anwaru huwa tauhid, al-anwaru huwa al-yaqin. Dengan cahaya ialah cahaya tadi kejap pegangan hati orang yang mukminin itu pada aqaidil iman, pada akidah-akidah yang bersangkutan dengan iman. Kejap, mana dia bukan zallan, bukan syak, bukan waham, bukan jahil, tapi yakin. Yakin ni 100%. Kalau 99% tak panggil yakin, dia panggil zan lagi. Maka bila zan dalam akidah tak sah lah iman dia, kafir. Kemudian noktah situ, kemudian mengiringilah oleh musannif akan demikian itu, demikian kata dia, alhamdulillahilladzi atla'a samawati, alhamdulillah atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwari tauhid wal yaqin. Faham pada tu?
Mengiringi demikian itu dengan selawat dan salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana beramal dengan suruhan Allah Subhanahu wa taala pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya arti sabda firman Allah Subhanahu wa taala, segala orang yang beriman, mereka itu orang yang beriman, mengucaplah selawat olehmu atasnya, atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengucap salamlah olehmu akan sebagai salam. Akan sebagai salam lah. Taslima tu maf'ul mutlaq. Amanu tu subhanallah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ia orang beriman, ia alladzina, sallu, tu suruhan. Sallu, hendaklah kamu sembahyang, hendaklah kamu selawat alaihi, ala nabi, wasallimu taslima. Taslima tu maf'ul mutlaq. Jadi ini adalah dalil menunjukkan bahawasanya kenapa musannif memulakan selepas daripada alhamdulillah, selawat dan salam. Selepas musannif menyebutkan alhamdulillah, dia menyatakan selawat dan salam kerana beramal dengan firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cuma kita dah bahas dulu dalam Hasyiah Al-Hamidi ala Syarh Al-Qafawi, ini menunjukkan jamak, bukan jamak sekaligus tak. Macam tu Allahumma salli wa sallim, bukan mesti begitu tak. Menurut pandangan asah, walau mutafarriqah, walaupun dia berpisah jauh, tapi dia masih lagi satu sirah, satu ayat, itu pun memadai. Contoh kita kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallim dengan salli tu jauh tu. Jamak juga dia kira walau mutafarriqah, walaupun dia berbeza jauh. Tak semesti begini, Allahumma salli wa sallim halu. Bukan jamak situ jamak hakiki, ke jamak walaupun mutafariqah situ, tapi dia satu ayat, satu qadiyah lagi. Itu masih lagi berhimpun lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dengan nas dan ataf. Ataf pada mana? Ataf pada kata suruh Allah Ta'ala. Yang ini kerana beramal dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Man salla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi, ma tu ma zarfiyah masdariyah, ay muddata dawam bismi. Fi dhalikal kitabi, man syartiyah. Salla silah, ya bukan silah, salla dia punya sifat lah. Jadi man tu boleh jadi man syartiyah mausuliyah, boleh. Kalau mausuliyah, salla tu silah dia. Alayya, atas aku, jar majrur. Man, a'id dhamir man, a'id dhamir man pada solat. Solat tu fa'il musati dia. Salla alayya fi kitabin, jar majrur. Jawab, lam tazalil malaikatu tastaghfiru. Lam tazal al malaikatu, isim lam tazal, isim lam tazal, tastaghfiru khabar lam tazal, lahu lin nabi ma dama ismi ay muddata dawam ismi. Itu ma tu ma masdariyah zarfiyah. Fi dhalikal kitabi, dhalika jar majrur, al-kitabi badal bagi dhalika, habis. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku, atas Nabi di dalam kitab lah, itu ditulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, contoh. Siapa yang buat begitu, ini secara sentiasa lah malaikat meminta ampun ia malaikat bagi barang siapa tadi selama ada namaku, nama Muhammad di dalam demikian kitab itu. Noktah. Itu hadis. Jadi musannif syarih kita ni memberikan nas dalil kenapa Imam Syekh Ahmad Al-Fatari mengiringi selawat dan salam itu selepas puji alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minina syumusal ma'rifati musyriqatan bi anwarit tauhid wal yaqin. Kenapa dia mari pada tu selawat dan salam? Kerana hadis, kerana beramal dengan ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia kata, dan menghimpunkan kedua-dua, yakni selawat dan salam, yakni oleh musannif kedua-dua tu kerana hendak melepaskan makruh asing
melepaskan, melepaskan diri daripada makruh asing salah satu daripada keduanya selawat dan salam. Dia panggil ifrad. Kalau kita kata Allahumma salli ala Muhammad, makruh sebab tidak ada wasallam ataupun wasallim. Kalau Allahumma sallim ala Muhammad pun makruh juga kerana tidak ada salli. Kerana tuntutan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ini dua. Jadi kalau ifrad kita asingkan, maka hukum dia makruh. Maka sebab itulah musallih datangkan dua-dua. Selama tiada ada tempat yang datang warid mengasing akan dia, akan selawat dan salam tadi. Doktor. Berbeza kalaulah lafaz itu daripada Nabi SAW suruh asing. Ada apa? Kita Asy-Syi'aratul Talibin antaranya ialah beri salam kepada Nabi SAW ketika ziarah di Madinah. Dia suruh ungkapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Tadi jadi tak ada salli ya. Assalamu tidak ada tidak ada as-salatu. Kita pula kata as-salatu wassalamu ala rasul ala alayka ya Rasulullah. Tak ada. Jadi assalamu saja bila kita ziarah di Madinah tu kita beri salam. Sunat beri salam Assalamu alayka ya Rasulullah. Begitu juga tuntutan sallu wa sallimu tu untuk mukhatab untuk takrir bukanlah ya. Adapun Allah dan malaikat dia tak ada masalah. Dia nak selawat saja pun ni, nak salim saja pun tak ada masalah. Ataupun ada ungkapan hadis-hadis Nabi SAW sama ada hadis sahih ke hasan ke dhaif ke, yang mana ungkapan selawat yang dibawa oleh Nabi SAW pun tidak ada salim contohnya, ataupun tidak ada salli saja contohnya. Itu tak ada masalah sebab datang warid. Maka berkata ia Syekh Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia kata wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatih wa dalilu wahdaniyatih sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bibahiril mu'jizati lita'yidi risalatih wa tasdiqi hidayatih. Ni mukadimah ni kalau perasan, kalau mengaji dengan Tuan Guru Haji Azri Hisham, dia akan baca lah mukadimah sebelum mengaji, dia akan baca lah wassalatu wassalamu ala turjumani uluhiyatih wa dalilu wahdaniyatih sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bibahiril mu'jizat lita'yidi risalatih wa tasdiqi hidayatih. Dia apa tu kata musallih. Arti kata musallih tu iaitu dan bermula rahmat Allah Ta'ala. Dia tak terjemah selalu. Dia punya passion syarah dia tu matan, lepas tu celah-celah matan tu dia syarah dia. Jadi syarah dulu. Dan bermula rahmat Allah Ta'ala yang disertaikan rahmat Allah Ta'ala tu dengan membesar. Dia panggil as-salah itu ialah ar-rahmatu bit-ta'zim. Rahmat serta ta'zim. Lepas tu kita diharamkan sebut rahimahullah pada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul kerana itu tak layak. Kerana rahimahullah rahmat yang biasa. Tapi kalau as-salatu minallah itu rahmat, ar-rahmatu ma'at ta'zim. Rahmat serta ta'zim, bukan rahmat biasa-biasa lekeh-lekeh. Arti rahmat serta membesarkan tu ialah kasihani Allah Ta'ala dengan makna mengkurnia Allah Ta'ala dan memberinya Allah Ta'ala akan Rasul, akan nikmat-nikmat dan menambahnya Allah akan kemuliaan. Itu maksud as-salatu. Bukan rahmat biasa. Itu Allah Ta'ala akan memberikan kurniaan kepada Rasul itu berupa nikmat-nikmat dan juga menambahkan akan kemuliaan, menambahkan derajat kemuliaan dia dan menambahkan nikmat kepada Rasul dan Nabi itu. Itu as-salatu minallah, ai ar-rahmatu ma'at ta'zim ataupun ar-rahmatu bit-ta'zim. Itu pada Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Adapun kita tidak ma'at ta'zim lah, kita rahmat biasa saja. Kemudian kata musallih dan sejahtera. Yang sejahtera tu atah pada as-salatu. Dia terjemahan pada as-salamu. Dan sejahtera. Dan sejahteranya Allah. Dengan makna apa? Dengan makna menjadinya Allah akan dia, akan Muhammad itu. Sejahtera. Sejahtera, selamat dan sentosa atau muradif. Sama maknanya sentosa dengan sejahtera. Daripada sejahtera tu, daripada tiap-tiap yang dibenci. Yang daripada tiap-tiap yang dibenci. Itu terjemahan as-salam.
sejahtera daripada tiap-tiap yang dibenci. Jadi kalau mafhum, kalau kita bahas bab sejahtera Allah Ta'ala atas Nabi itu, kita maklumlah iaitu sejahtera di situ dengan makna Allah Ta'ala menenteramkan hati Nabi SAW daripada gelisah terhadap umat dia, apa yang akan nak jadi di akhirat nanti. Ataupun dia gelisah apabila sudah berada di hari akhirat, sehingga kan dia terlupa bahawa dia itu Nabi dan Rasul. Itu berlaku pada Rasul-Rasul lain. Jadi di sini mensejahterakan daripada perkara yang dibenci, tiap-tiap yang dibenci. Antara yang perkara yang dibenci ialah apa? Maksiat ke. Itu sejahtera juga. Sejahtera daripada maksiat, sejahtera daripada kekufuran, sejahtera daripada perkara-perkara menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah kedua-duanya rahmat dan sejahtera tu, selawat dan salam itu atas pesuruh Allah Subhanahu wa taala, yang ialah pesuruh Allah tu jadi juru bahasa ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juru bahasa ni Rasul lah, juru bahasa ketuhanan. Kalau kita lah orang asing mari nak cakap dengan kita, atau ada juru bahasa dia. Apa dia? Dia tolong translate apa yang nak disampaikan oleh orang luar tu pada kita. Kita tak erti cakap bahasa luar tu. Maka ada juru bahasa. Ni Rasul Nabi SAW juru bahasa ketuhanan. Apa yang Allah Ta'ala wahyukan, dia sampai kepada umat dia. Maka dia takrifkan sikit juru bahasa tu. Dan makna juru bahasa itu, orang yang menterjemah dan membalik akan suatu logat, bolak-baliklah, akan suatu logat cakapan kepada suatu logat cakapan yang lain, supaya ilat dia difaham dan direti makna kedua-duanya. Nokta situ. Makna tu nokta situ. Jadi juru bahasa ialah orang yang terjemahkan dan bolak-balikkan bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain supaya dapat faham dan reti orang yang dengar. Tu juru bahasa. Tadi kita sebutlah, ada orang contoh daripada Brazil ke, daripada Sweden mari nak cakap dengan kita. Kita tak reti cakap bahasa dia. Jadi ada juru bahasa dia, iaitu dia menterjemahkan apa yang dicakapkan oleh Sweden ataupun orang Brazil tadi kepada kita, untuk kita ni faham dan reti apa yang dicakap. Kalau kita tak reti apa yang dicakap. Sekarang ni Tuhan Allah Ta'ala beri wahyu pada Rasul tu sampai pada umat. Jadi Rasul terjemahkan dan menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala pada dia, yang dia saja faham, lepas tu dia sampai pada umat tanpa ada khianat sikit apa pun. Ni okey, betul. Dan makna kedua-duanya. Tadi. Mana tadi? Juru bahasa itu orang yang menterjemah dan membalik akan suatu logat cakapan kepada suatu logat cakapan yang lain, supaya dipaham dan direti makna kedua-duanya. Makna kedua-duanya. Makna kedua-duanya macam ayat baru. Makna kedua-duanya itu bersatu tujuan. Artinya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah. Jadi bermula makna kedua-duanya itu, yakni rahmat dan sejahtera itu bersatu tujuan. Apa satu tujuan? Arti satu tujuan tu iaitu atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan arti itu arti maksudlah. Ginilah dia masih lagi takrif tu. Orang yang menterjemah dan membalik akan suatu logat cakapan kepada suatu logat cakapan yang lain supaya dipaham dan direti. Dipaham dan direti itu atau muradif, sama makna. Dipaham dan direti akan makna kedua-duanya. Kedua-dua orang yang cakap tu lah. Itu bersatu tujuan. Itulah. Masih lagi takrif. Zahir macam takrif juru bahasa lagi. Yang ni dia berterjemah daripada dua pihak. Dua pihak, yang mana dua pihak tu mempunyai satu tujuan, iaitu nak memahami. Kawan tu A, sahabat A tu nak faham apa yang dicakap oleh B, dia pakai juru bahasa. Lepas tu orang B pula nak faham apa yang dicakap oleh A, dia pakai juru bahasa. Sama tujuan, iaitu sama-sama nak faham apa yang dicakap. Lepas tu artinya, arti apa dia? Arti kata
artinya arti as-salatu wassalamu ala turjumani uluhiyatih itu. Artinya ialah atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan ia Muhammad akan sekalian hukum daripada ketuhanan kepada umatnya, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna juru bahasa ketuhanan yang dimaksudkan dalam muqaddimah musannif ini ialah dia menyampaikan segala hukum daripada Allah Taala. Itu juru bahasa ketuhanan situ. Bukan yang translate apa yang Allah Taala cakap tu. Allah Taala cakap seekor, dia pun cakap seekor. Allah Taala cakap seekor, dia pun cakap seekor. Bukan. Makna dia menyampaikan segala hukum-hukum yang telah ditetapkan dan diturunkan Allah Taala, dia pun bagi tahu ke umat. Sebab apa? Kerana lazim daripada juru bahasa itu menyampaikan ia juru bahasa ia akan hukum kepada mereka itu umat. Kalau juru bahasa isbah rasul ialah menyampaikan hukum pada umat daripada Allah Taala. Hukum ni haram, hukum ni makruh. Tapi Nabi SAW tak kata ni makruh, ni haram, ni sunat, ni wajib tak. Dia menggunakan amar, fi'il amar, suruhan perintah. Para ulama selepas dia, para sahabat selepas dia lah yang menghukumkan itu haram ke, makruh ke, wajib ke, sunat. Kemudian kata musannif dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala. Dalil dia, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati. Artinya arti firman Allah Subhanahu wa taala, sekalian jin dan manusia, adakah tidak mendatang akan kamu oleh Rasul? Rasul ni jamak ni. Jadi mana Rasul-Rasul? Cerita mereka itu para Rasul atas kamu akan segala ayatku. Tu juru bahasa ketuhanan tu dalil bagi kata juru bahasa ketuhanan. Dia tanya pada orang kafir, kamu ni adakah, ditanya pada manusia dan jin. Allah Ta'ala tanya, tidakkah telah datang pada kamu Rasul yang menyatakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu hukum-hukum yang bersangkut paut dengan syarak. Ada orang bagi tahu tak? Dah bagi tahu. Tu juru bahasa ketuhanan, mana ada orang menyampaikan daripada Tuhan. Dan atas pesuruh Allah Taala yang menunjuk, tu terjemahan dalil wahdaniyatih, yang menunjuk ia pesuruh Tuhan tu akan sekalian umatnya, umat pesuruh Tuhan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu wadalil wahdaniyati. Nabi SAW itu penunjuk bagi keesaan Allah, iaitu kata Allah jualah Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain. Jadi Rasul itu tugas dia ialah untuk mentauhidkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan umpama firman Allah Taala, wa ilahukum ilahu wahid. Arti wa ilahukum ilahu wahid, bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang satu. Nukta. Lepas tu murad kata juru bahasa pula, dan dikehendaki dengan juru bahasa, dan yang menunjuk itu ialah penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukannya Rasul secara umum. Jadi khususlah di sini yang disebut oleh Syekh Ahmad ni ialah khusus juru bahasa tu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Rasul yang lain. Memang juru bahasa pun itlaq disebutkan kepada Rasul yang lain, Nabi yang lain, cumanya yang khusus disebutkan oleh Syekh Ahmad ni hanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangkitkan dia, yang dibangkitkan Nabi. Itu terjemahan daripada mana? Terjemahan daripada Sayyidina Muhammadin al-Mab'uthi. Al-Mab'uthi, yang dibangkitkan dia. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.